Assalamualaikum, apa khabar semua? Kembali bersama Cik Man dalam Sejenak Bersama Bliss. Dan topik yang kita nak bincang pada hari ini, sikap yang perlu dibuang untuk berjaya. Bila kita sebut perkataan atau frasa berjaya ni, apa yang terbuku ataupun yang terbayang di pemikiran minda adik-adik dan tuan-tuan pendengar sekalian? Mungkin kita bayangkan berjaya, SPM berapa? 10 A1? Tak dapat 10 A1? Dapat naik gaji, tak naik gaji, naik pangkat, tak naik pangkat, ada orang promosi dan seumpama. Mungkin itu yang digambarkan sebagai kejayaan. Sedangkan kejayaan itu bukan saja tertumpu pada benda yang material ataupun pada benda duniawi, bahkan kejayaan itu juga menjangkau urusan-urusan yang berkaitan dengan akhirat. Kita selalu dengar orang mengajak kita ke arah kejayaan. Satu hari, dek, tiap-tiap hari itu 5 kali kita dengar, dan dia ulang setiap kali itu pula 2 kali. Maknanya 2 kali 5, 10. Mana dia? Bila dia? Tak pernah dengar pun. Memanglah sebab kita mengabaikan, dan mungkin kita anggap benda tu remeh, iaitu dalam lafaz azan, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Selepas muazzin ataupun tukang bang mengalunkan hayya 'alas solah, ini maknanya marilah menuju kejayaan, marilah menuju kejayaan. Setiap kali azan 2 kali. Satu hari 5 kali azan, 5 kali 2, 10. 10 kali muazzin ataupun Islam mengajak kita menuju kejayaan. Cuma tinggal lagi kita ni nak mentafsirkan kejayaan itu. Mungkin kebanyakan kita semata-mata kejayaan di dunia, sehingga lupa kejayaan di akhirat. Jadi ada beberapa perkara yang kita kena buat untuk pastikan kita berjaya, bukan sahaja di dunia, iaitu di akhirat. Apakah perkara tersebut? Yang pertamanya, kita mesti melaksanakan hak Allah dan Rasul. Apa dia hak Allah dan Rasul? Senang sahaja, tapi mungkin kita kena all out untuk buat, iaitu buat apa yang Allah suruh, apa yang Rasul suruh, dan tinggalkan apa yang Allah dan Rasul itu larang. Perkara yang paling agung, kewajipan yang paling prioriti dalam kehidupan seorang mukmin, hamba Allah, umat Nabi Muhammad, iaitu melaksanakan sembahyang. Dalam Quran, wa aqimus solah wa atuz zakah, wa aqimus solah, banyak ayat-ayat suruh kita sembahyang. Kemudian dalam ayat-ayat yang lain, wasta'inu bis sabri was solah, wasta'inu bis sabri was solah, dan mintalah pertolongan dengan sikap sabar dan sembahyang. Maka sebab tu dalam azan, kalau nak berjaya, lafaz berjaya tu didahului dengan lafaz sembahyang. Maknanya bila muazzin Islam ajak sembahyang, baru berjaya. Maknanya berjaya selepas sembahyang. Ada orang mungkin gaji dia sebulan 30,000, kemudian pangkat dia CEO, tapi dia tidak sembahyang. Dari segi keduniaan dia orang berjaya, tapi di sisi Allah mungkin dia hina. Mungkin dia seseorang yang sangat rendah martabatnya. Kerana apa? Kerana dia tidak sembahyang dan mengabaikan Allah. Maka jelas dekat sini, kejayaan sebenar bukan saja kejayaan duniawi dan harta, tetapi kejayaan kita mendekatkan diri kita kepada Allah, taat kepada perintah Allah, kerana kehidupan kita bukan saja terbatas di dunia, tetapi melangkaui sampailah ke akhirat. Jadi pastikan kita melaksanakan perintah Allah, antaranya perintah yang paling agung seperti sembahyang, kemudian diikuti dengan kewajipan-kewajipan yang lain. Yang inilah sikap yang perlu kita ada. Maksudnya sikap yang perlu dibuang ialah malas solat. Sikap yang perlu dibuang ialah malas di dalam melakukan amal ibadat. Itu yang pertama. Kemudian asas yang keduanya yang kita kena buat ialah berusaha dalam urusan dunia. Tengok Islam, satu agama yang moderate, iaitu yang sederhana, yang meraihkan tuntutan dunia dan meraihkan tuntutan akhirat. Ada orang mungkin dia anggap hidup ni kejar akhirat, biarlah kita duduk dalam masjid sahaja, tak payahlah kita pergi sekolah. Sekolah tu dunia. Orang barat yang cadangkan sekolah contohnya. Kemudian kerja itu dunia, masuk pejabat moden, mengadap laptop, itu semua duniawi. Kenyataan ini dan persepsi ini adalah salah. Kerana Islam, selepas Islam menyuruh kita melaksanakan perintah asas, Islam suruh kita bertebaranlah kamu. Selepas semayang, merayaulah engkau, pergilah keluar daripada masjid, keluarlah daripada rumah untuk mencari rezeki. Rezeki memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita berada dalam janin ibu kita, tetapi kita juga mesti melaksanakan sabab musabab rezeki. Mana boleh duduk rumah kemudian orang tegur, tak kerja ke hari ni? Rezeki Allah bagi. Memanglah rezeki Allah bagi, tapi Allah juga mensyariatkan sebab musabab, reason yang kau akan memperolehi rezeki. Maka
salah satu daripada konsep ibadat dalam hidup ini bukan saja dalam masjid, tetapi mencari rezeki dengan bekerja walaupun melibatkan keduniaan, tetapi pekerjaan tersebut biarlah pekerjaan yang patuh syariah, tidak terlibat rasuah, tidak terlibat riba dan tidak menipu orang. InsyaAllah dengan gabungan dua benda asas, menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan sesama manusia, kita akan menjadi orang yang berjaya dunia akhirat. Jumpa lagi dalam Sejenak Bersama Bliss akan datang bersama Cik Man. Assalamualaikum.